Ucapan penangguhan Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Lembah Pantai Yang Berhormat Puan Nurul Izzah Anwar. Ya, sila Yang Hormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya membawa perhatian Dewan kepada kes melibatkan remaja Sabah berumur 22 tahun Yong Wee Kong yang ditangkap pada usia 19 tahun kerana memiliki 47.27 gram heroin di Singapura pada 13 Jun 2007. Wee Kong dijatuhkan hukuman gantung pada 7 Januari 2009 di bawah Seksyen 5/1A Akta Penyalahgunaan Dadah Singapura dan kini sedang menanti pelaksanaan hukuman gantung tersebut. Di sebalik cercaan terhadap beliau dilempar tuduhan selaku seorang pengedar dadah, Wee Kong sebenarnya merupakan mangsa keadaan, kemiskinan dan keruntuhan institusi keluarga. Ketika berumur 3 tahun, ibu bapa Wee Kong bercerai dan ibunya mengalami tekanan mental. Beliau pada masa itu masih seorang kanak-kanak dan terpaksa melalui pelbagai peristiwa menyedihkan. Beliau terpaksa bekerja di ladang kelapa sawit datuknya selepas sekolah di Belasah seandainya terlewat pulang. Untuk memperbaiki kehidupan ibu dan dirinya, Wee Kong meninggalkan rumah pada usia 12 tahun dan 3 tahun kemudian tiba di kota Kuala Lumpur sebatang kara. Kerana tidak tahan didera dan dihina, beliau berhenti kerja sebagai seorang tukang masak dan menjadi ahli Persatuan Kongsi Gelap yang mengheret beliau untuk melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Malangnya penderitaan Wee Kong tidak terhenti di situ. Beliau sekali lagi gagal diberikan keadilan apabila melalui perbicaraan yang tempang. 4 hari sebelum penghakiman Mahkamah Rayuan pada 9 Mei 2010, Menteri Perundangan Singapura K. Shanmugam secara terbuka berkata, Yong Wee Kong yang dijatuhkan hukuman mati kerana mengedar 47 gram heroin sangat muda. Tetapi seandainya kami mengelepaskan dia, Yong, apakah mesej yang kami sampaikan? Kami menyampaikan satu mesej kepada pengedar dadah asing, pastikan anda memilih seorang pemuda atau seorang ibu kepada anak sebagai mangsa anda dan diperalatkan mereka untuk membawa masuk dadah ke Singapura. K. Shanmugam menambah, ini kerana orang sedemikian akan mencukil simpati orang ramai jikalau ditangkap. Seandainya kami tak melaksanakan undang-undang, kami gagal menghalang kemasukan orang-orang ini. Saya tidak mempertikaikan pelaksanaan undang-undang Singapura, Tuan Ketua. Yang dibantah adalah ketidakadilan dalam proses perbicaraan Wee Kong. Kenyataan Menteri Perundangan Singapura ini dibuat sedang permohonan pengampunan belum difailkan lagi. Jelas sekali kes Wee Kong telah tercemar dengan prasangka ini. Kenyataan Menteri Singapura telah menafikan hak Wee Kong untuk memohon pengampunan Presiden Singapura. Ini kerana persetujuan jemaah menteri diperlukan sebelum permohonan pengampunan dikemukakan. Malangnya, kenyataan terbuka Menteri Perundangan telah mengikat keputusan terhadap Wee Kong. Kegagalan melaksanakan keadilan juga berlaku kerana Ketua Hakim Singapura kini semasa beliau menjadi peguam negara telah memberi pendapat bahawa Presiden Singapura tidak punya hak untuk memberi pengampunan tetapi bertindak di atas nasihat Kabinet Singapura. Sehubungan itu, saya yang mewakili Dewan Rakyat Mulia ini merayu Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Luar Negeri untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi memberi peluang kedua kepada Wee Kong untuk kesnya dipertimbangkan atas meritnya sendiri dan melalui proses perundangan dan pengampunan yang adil. Kerajaan Malaysia perlu campur tangan dalam kes ini untuk memastikan kezaliman tidak berlaku kepada rakyat Malaysia di negara asing. Ini bukan satu pilihan tapi satu kewajipan. Malah hak Wee Kong yang terakhir. Ini yang terakhir dan saya menyeru Kerajaan Malaysia menghentikan hukuman ini yang telah dijatuhkan tanpa keadilan sepenuhnya dengan memfailkan kes ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa National Court of Justice untuk mendapat keputusan ICJ mengenai kuasa Presiden Singapura untuk mengampunkan seorang banduan. Kerajaan Malaysia mampu melunaskan tanggungjawab ini. Pada 2008, Kerajaan Malaysia dan PAS, Parti Islam Malaysia, bertungkus lumus melakukan segala yang mampu demi menyelamatkan Umi Azlim Muhammad Lazim yang dijatuhkan hukuman mati kerana mengedar heroin yang seberat 2.9 kg. Akhirnya Mahkamah Tinggi di Guangzhou, China, meringankan hukuman mati kepada penjara seumur hidup. Sehubungan dengan itu, saya dan ramai ahli-ahli Dewan Rakyat yang mulia ini merayu Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri dapat melaksanakan tindakan yang betul
dengan mengikut saluran undang-undang antarabangsa bagi menuntut keadilan untuk Vikong serta semua rakyat Malaysia yang percaya kepada peluang kedua untuk statement SAN. Terima kasih, Tuan Ketua. Ya, silakan Wan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Lembah Pantai di atas perkara yang telah dibangkitkan untuk ucapan penangguhan ini. Datuk Yang Ketua, sebagaimana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, Encik Yong Vui Kong telah ditangkap dan didapati bersalah atas tuduhan mengedar dadah di bawah Seksyen 5/1A Misuse of Drugs Act Singapura dan telah dijatuhkan hukuman mandatory gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Singapura pada 14 hari bulan November tahun 2008. Encik Yong Vui Kong telah membuat permohonan kepada Kerajaan Malaysia untuk merayu kepada Kerajaan Republik Singapura bagi mengurangkan hukuman yang telah dikenakan ke atas beliau. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Menteri Luar Negeri telah antara lain menyerahkan surat kepada Kerajaan Singapura mohon agar hukuman ke atas Encik Yong Vui Kong dapat diringankan atas dasar kemanusiaan. Surat tersebut telah diserahkan kepada Tuan Yang Terutama George Yeo, iaitu Menteri Luar Negeri Republik Singapura ketika itu, pada 20 hari bulan Julai 2010 semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN di Hanoi, Vietnam. Pada 30 hari bulan Julai 2010, Menteri Luar Republik Singapura telah menjawab permohonan Kerajaan Malaysia dengan menyatakan bahawa Kerajaan Singapura akan mengambil kira semua faktor serta dokumen-dokumen sokongan sebelum membuat sebarang keputusan dibuat mengenai kes tersebut. Datuk Yang Dipertua, hasil daripada itu, pihak perkhidmatan penjara Kementerian Dalam Negeri Singapura telah mengutus surat kepada Peguam Yong Vui Kong pada 8 hari bulan April 2011 dan juga pada 20 hari bulan Mei 2011 supaya mengemukakan permohonan rayuan atau mengemukakan permohonan rayuan pengampunan atau petition for clemency kepada Presiden Singapura untuk dipertimbangkan. Pada 24 hari bulan Jun tahun 2011, pihak perkhidmatan penjara Singapura, Kementerian Dalam Negeri Singapura telah sekali lagi memaklumkan Peguam Yong Vui Kong bahawa mereka dikehendaki mengemukakan permohonan rayuan pengampunan atau petition for clemency kepada Presiden selewat-lewatnya pada 7 hari bulan 2011. Sehingga kini difahamkan pihak Peguam Yong Vui Kong belum lagi mengemukakan permohonan rayuan pengampunan, iaitu petition for clemency kepada Presiden Singapura. Datuk Yang Dipertua, Kerajaan Malaysia berpendirian bahawa pengedaran dadah adalah satu kesalahan yang sangat serius dan yang boleh membawa kepada hukuman mandatory gantung sampai mati sekiranya disabitkan kesalahan tersebut oleh mahkamah. Gejala pengedaran dan penyalahgunaan dadah adalah sebagai salah satu musuh utama dan ancaman terhadap keselamatan negara. Sebagai sebuah negara yang berprinsip, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip menghormati kedaulatan sesebuah negara dan undang-undang antarabangsa. Secara amnya, Malaysia juga berpegang teguh kepada prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalaman sesebuah negara.
baik dari segi politik maupun sistem perundangan tempatan. Dalam kes ini, Datuk Yang Kedua, kerajaan Malaysia tetap teguh dengan hakikat bahawa Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ tidak mempunyai bidang kuasa ke atas kes ini kerana ia melibatkan urusan berkaitan undang-undang tempatan dan bukan pelanggaran atau tafsiran undang-undang antarabangsa. Kerajaan Malaysia amat prihatin terhadap nasib dan kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia yang berada di dalam kesusahan atau mengalami kesulitan semasa berada di luar negara. Apabila seseorang rakyat Malaysia menghadapi pertuduhan jenayah di luar negara, kerajaan Malaysia akan berusaha untuk memastikan hak-hak asasi rakyat kita dilindungi sebagaimana yang diperuntukkan di bawah undang-undang tempatan negara tersebut dan juga di bawah undang-undang antarabangsa seperti Konvensi Vienna mengenai hubungan konsuler 1963 dalam kurungan in English Vienna Convention on Consular Relations 1963. Dengan itu sekian, terima kasih.